sekejap dan saya terus livekan ke YouTube, YouTube pula. Okey, saya kejap bagi saya set dulu. Okey. Okey, bagi saya beberapa minit sekejap ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Encik Faiz kerana sudi menerima jemputan untuk Industrial Talk lah, tajuk kita ni berkaitan tentang instrumentation for water and wastewater quality monitoring. Okey. So sedikit saya perkenalkan Encik Faiz, adalah nama penuhnya adalah Encik Faiz Encik Muhammad Faiz Fatih Syamsuddin. Panjang nama. Panjang. Betul. Encik Faiz ni senang panggil Encik Faiz je. Okay. Boleh. Encik Faiz ni adalah as a technical sales executive daripada Hash Malaysia Sdn Bhd. Sebenarnya kalau ikutkan adik-adik ni, diorang dah gunakan produk daripada company Hash ni. Cuma mereka tak perasan produk apa yang digunakan. Kalau buat pengetahuan adik-adik, produk yang adik sering kali guna di Ma'amal adalah DR6000. DR6000 yang kita cek kualiti air, DRB 200 tu pun daripada Hash juga, yang check turbidity Hash pun sama juga. So Encik Faiz ni memang power lah bab-bab ni. Okay. Buat pengetahuan adik-adik juga, Encik Faiz, pelajaran tertinggi Encik Faiz daripada Iowa State University. Kat mana tu? Iowa State University dekat Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Di tengah-tengah Amerika Syarikat. So boleh speaking dengan Encik Faiz ni kalau nak bertanya. Boleh. Okay, insyaAllah. Dan speaking slang Melayu. Boleh. Diorang ni makan tempe, don't worry. Sama-sama, saya masih makan tempe. Betul. So Encik Faiz adalah bukan daripada civil engineering bachelor, tapi beliau daripada Bachelor of Science in Chemistry. Namun begitu, apa yang disampaikan oleh Encik Faiz ni memang berkaitan tentang environmental engineering yang kita belajar pada hari ini. So, saya harap adik-adik semua boleh take note apa yang kita akan Encik Faiz kongsikan pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini, perkongsian yang Encik Faiz terangkan hari ini, adik-adik boleh bawa pergi ke industri masing-masing. Sebab saya yakin selepas ni adik-adik mungkin sama belajar. Lepas tu akan bekerja satu hari, insyaAllah. Jadi mungkin di industri yang tempat-tempat adik-adik bekerja tu akan menggunakan alat-alat yang Hash company sediakan juga. So ini adalah sedikitlah perkongsian daripada Encik Faiz. Saya serahkan majlis kepada Encik Faiz, dipersilakan. Okay, terima kasih banyak Dr. Okay, sama. Saya share screen dulu. Boleh. Okay, nampak screen saya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Terima kasih lagi sekali Dr. Nurul dan pihak penganjur sebab jemputlah. And then saya nak ucapkan terima kasih juga kepada student-student semua sebab sudi dengar, tak terpaksa rela ke sukarela ke saya tak pasti. Tapi insyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik info berkenaan topik hari ini ialah instrumentation for water and wastewater quality monitoring lah. Session hari ni kita buat santai je. So siapa nak stop saya in tengah-tengah ke in the middle of my presentation nak stop tak ada masalah. Nak tanya berkenaan alat, berkenaan anything yang related to industry, apa yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab lah. So,
Nama saya perkenalkan diri sebelum saya start. So nama saya Muhammad Faiz Fatih Syamsuddin, sangat panjang. Tapi panggil saya Faiz je. So kalau ada soalan, panggil Cik Faiz. Boleh unmute ataupun siapa-siapa dekat chat. Lepas tu kita, lepas habis ni lah kita baca chat. Kalau ada soalan, kalau nak unmute, just stop saya pun tak ada masalah. So saya dibesarkan di Kuala Lumpur lah. Di Melawati sana. So saya ambil pure chemistry actually. Yang focusing on inorganic chemistry lah. Di Iowa State University di Amerika Syarikat. So budak skema lah actually, ambil pure science. Tapi pengalaman kerja saya semua engineering background lah honestly. So 2016 saya join satu company kecil yang berkait rapat dengan oil and gas industry, Premier System Engineering di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Saya sebagai support chemist dan engineer lah. So sewaktu itu kita ada projek di Pengerang. So Pengerang dia ada satu dipanggil refinery. Refinery bahasa Melayu apa tah? Refinery untuk minyak petrol, biodiesel dan macam-macam lagi lah chemical additive yang lain bawah Petronas. So kalau siapa-siapa pun dah dengar Rapid Project di Pengerang, satu refinery yang sangat besar. So kami merupakan salah satu company yang work on that project lah. 2017 saya join company yang dipanggil Arachem Sdn Bhd. So pada waktu itu Arachem Sdn Bhd adalah company yang membawa brand hash ataupun sebutan sebenarnya ialah HAH. So Hack Malaysia ni, Hack ni sebenarnya brand daripada di founder dia adalah orang Jerman. Nama dia Kitty HAH. Tetapi sewaktu itu dia sedang buat PhD di Amerika Syarikat lah. So by right company ni di-found di Amerika Syarikat tapi oleh orang Jerman yang bernama Kitty HAH. Okay, dia suami isteri lah. Suami dia saya tak ingat nama apa. So sebut dia HAH lah. So sampai Malaysia dia jadi hash, hack, hack dan sebagainya lah. Tapi ramai yang sebut hack. So 2020 brand hack ini dia nak buka sendiri di Malaysia. So Arachem tidak boleh lagi bawa brand hack ni dan semua staff dia berpindah kepada Hack Malaysia Sdn Bhd. Okay, itulah sedikit sebanyak saya punya background. Okay, ini yang macam saya cerita tadi. Sebelum kita mula, kita cerita pasal company background lah kejap. So dulu Arachem Sdn Bhd ialah company yang bawa jenama Hack ni. So sekarang Hack dekat US tu dia decide untuk buka sendiri di Malaysia. So dia tarik balik distributorship Hack from Arachem dan buka Hack Malaysia Sdn Bhd lah. So kami di Arachem ni basically dijual oleh Arachem dan dibeli oleh Hack Malaysia Sdn Bhd. Starting 2020 hari tu. So kita punya parent company ialah Danaher. So Danaher ni siapa yang main saham ni dia tahu Danaher ni adalah satu company yang ada dalam New York Stock Exchange tapi tak ada dalam bursa. New York Stock Exchange namanya, dia company yang besar, listed dan mempunyai saham lah di New York punya Stock Exchange. And then kita adalah di bawah Water Quality Department lah. Hack ni adalah di bawah Water Quality Department under Danaher. So kalau tengok dekat sini, apa yang Water Quality Department ni carry, everything yang related to water. So water ni digunakan everywhere. So kalau air, daripada loji air, daripada industri, daripada tap water dan sebagainya, kita ada solution untuk membuat measurement water quality lah. So brand kita pun berbagai. Okay, sedikit sebanyak servis yang kita ada dekat office sana. So ini yang saya cakap tadi, ATTC Training Center. So kita ada hostkan training ataupun latihan untuk water quality atau waste water quality punya monitoring ataupun drinking water quality, iaitu kualiti air yang dicek di loji ataupun any water quality punya measurement dekat kita punya lab. So every time kita jual kita punya instrumen, ada dua option, sama ada kita akan hantar trainer ke tempat ataupun ke universiti lah kalau universiti beli, ataupun tim universiti nak datang tempat kita pun boleh, kita akan buat training. And then kalau dekat KL. Ini dekat office kita actually, dekat level 4. Kita ada lab equipped dengan semua lab hack instrument lah.
Oh. Untuk semua measurement, pH, dissolved oxygen, conductivity, spektrofotometer, betul alat-alat glassware semua ada. Even online analyzer pun ada lagi dekat situ untuk buat training lah. And then in fact kalau lah pihak doktor nak buat training untuk student, kebetulan ada KKL ke, okey nak organize satu training. Kita boleh set upkan satu training khas lah untuk buat dekat sini. So buat 2-3 hari ke 2 hari ke kita boleh customizekan training tu. Just bagi tajuk apa yang nak buat. So kita akan customize sendirilah. So inilah tempat kita panggil ATTC Training Center. And then kita ada store, of course, barang yang masuk dan barang keluar. Kita ada store 2 tingkat. And office, tempat admin kita buat kerja. And kita, kalau boleh tengok dekat dalam glass house tu ialah kita punya internal service center lah. So sebarang barang yang rosak, ada 2 cara. Sama ada kita ada team service yang pergi site untuk baiki, untuk inspect dan repair. Dan alat tu juga boleh kalau tuan nak hantar ke post ke tempat kita pun kita akan ada satu team, kita panggil internal inspection team lah yang akan check dekat glass house tu. So after sales kita tak akan stop selepas kita supply lah. So of course kita akan bagi training lepas kita supply barang, and then sebarang kerosakan atau servicing punya calibration apa semua kita akan buat dah. Kita ada team yang akan buat. Okay. So dia sampailah instrumen tu dah tak guna, dah hancur, barulah kita stop. So basically relationship antara hack dan pengguna takkan berakhir sampailah instrumen tu sadaqallahul azim lah. Okay. Alright, ini ISO yang kita ada untuk servis. So calibration 17025, tapi saya sekadar sharing sajalah. Okay. So okay, kita go dengan topik hari ini. Apa itu industri? So industri ni, ini definition ni yang saya letakkan daripada hack punya side lah. So anything yang involved dengan manufacturing, production, processing and assembly, kita consider as industry. Kita klasifikasikan dekat hack Malaysia ni sebagai industri. Okay, so apa yang berkaitan dengan industri ni ialah kilang. Kalau kita tengok kilang, ada kilang makanan, ada kilang yang buat glove, ada kilang yang buat kereta, macam-macam kilang lah. So kita consider that one sebagai industri. Refinery pula, refinery kebiasaannya besar-besar. Kalau pernah pergi ke Teh, adalah sebuah refinery membuat oil and gas, biodiesel dan macam-macam additive chemical yang paling besar lah dekat Malaysia ni. Iaitu buat minyak kereta kita, buat gas kita, buat minyak diesel untuk lori jalan, buat minyak untuk kapal terbang, and then dia buat macam-macam chemical lah. And then palm oil mill sebagai contoh, palm oil mill ialah dia ambil buah palm oil tu, dia pecahkan untuk menghasilkan minyak daripada kelapa sawit. So macam-macam lah. So kalau tengok kat sini, kalau kita tengok food and beverage sebagai contoh, yang ini adalah kilang Nestle di Shah Alam. Menghasilkan macam-macam produk Nestle lah. Daripada cerealnya, sosnya, and then sekarang barang terbaru daripada Nestle yang baru siap dia punya plant ialah buat barang veggie. Maknanya nugget veggie, ayam veggie. Saya tak pasti apa dia punya kandungan. Tapi sesuai lah untuk orang on diet. So ini kilang Nestle di Shah Alam yang berkaitan dengan food and beverage, kilang rubber dan glove. So COVID baru ni memang banyak sangat kilang rubber yang baru buka sebab orang nak buat COVID test tu sangat banyak. So permintaan untuk glove tu sangat tinggi. So every testing dia akan pakai satu glove berbeza untuk mengelakkan benda tu berjangkit lah. So glove ni paling famousnya Top Glove lah. So ini adalah satu kilang Top Glove yang di Kelang. Dan petrochemical macam saya cakap tadi untuk menghasilkan minyak, biodiesel dan sebagainya, ini di Kerteh, Terengganu. Okay. Kilang oleochemical. Oleo ni ialah semua yang palm oil punya base lah. Palm oil punya base. So palm oil ni di topik lain pula lah. Palm oil ni sangatlah istimewa sebab kita antara negara terbesar pengeluaran palm oil. So palm oil ni ialah base untuk semua benda tanpa kita sedari. Palm oil ni ialah base untuk sabun, base untuk buat getah pemadam tu, base untuk makanan butter, base untuk makanan roti, macam-macam lah. So that's why actually palm oil lah satu industri yang sangat besar lah di Malaysia. Okay, oleochemical ini adalah palm oil base punya refinery untuk menghasilkan end product. Boleh jadi sabun, boleh jadi makanan dan sebagainya lah. So ni KLK Oleo ini terletaknya di Kelang. Automotif ialah kilang buat kereta. So this one ialah
tak silap saya Proton Shah Alam ataupun Toyota di Shah Alam, saya tak pasti. Dan Semicon inilah buat chip-chip komputer lah. This one ialah Intel di Penang. Okay, so Cik Faiz, nak saya tanya, oleochemical ni adakah sebab first time saya dengar oleo. Yang apa-apa saja company yang buat yang menguruskan air sisa sawit semua dipanggil oleochemical, macam tu ke? Oleochemical ni dia lebih kepada dia dah kepada downstream side, maknanya contohnya daripada kilang sawit, maksudnya kita ada ladang sawit, okey. Ladang sawit tu dia akan ambil buah-buah sawit tu pergi kita panggil palm oil mill. Okey. Bahasa Melayunya apa kilang sawit lah. Kilang sawit tu. So kilang sawit tu dia akan kompres buah tu untuk dapatkan minyak. So dari minyak tu dia akan dihantar ke kilang-kilang oleochemical ni untuk membuat something else lah, proses untuk buat something else. So dia dah lebih kepada downstream lah. So oleochemical ni macam-macam lah, dia punya end product boleh jadi macam-macam. Oh, faham. Okay. So kat mana Hack actually jual kita punya water quality punya instruments? So every tempat yang ada dekat industri ni yang menggunakan water quality. So hari ni kita fokus kat industri lah. So water quality ni basically di measure di mana-mana. Kalau kita tengok kat government, Jabatan Kimia, kita ada pengaliran saliran, kita ada veterina pun dia akan check water quality. Kita panggil water operator lah, ataupun drinking water plant, pengurus air setiap negeri, SAJ, Air Kelantan Senayan Berhad, Air Selangor pun buat water quality. So tapi hari ni kita nak fokus kat industri. Kalau ada masa kita go through semualah. So kat mana kita supply actually dekat industri, mana-mana yang buat water quality. So ada 3 main tempat dekat industri ni yang buat water quality measurement lah. Pertama yang paling majornya ialah wastewater effluent. Okay, wastewater effluent, nanti kita go through satu-satu lah. And then yang keduanya ialah di air yang digunakan di boiler atau utility water. Yang ketiga ialah air yang digunakan di QA dan QC setiap kilang. Okay, ni 3 main tempat yang kita supply barang untuk water quality checking lah. Okay, first kita nak pergi wastewater effluent. So apa itu wastewater effluent? Pernah dengar water treatment plant tak? Ada yang tahu tak wastewater effluent apa? Rasanya tahu kot. Diorang ada satu chapter. Ni ada ke tidak budak-budak ni? Aku punya host ke? Ada ke tidak ni? Ada. Okay. Ada. Diorang ada belajar yang berkaitan tentang wastewater. Cuma yang mereka belajar apa yang ada dalam di plant tersebut lah. Yang diorang akan check apa semua tu, diorang buat projek lain. Jadi diorang kena tahu juga ni berkaitan tentang effluent. Sebenarnya ramai yang masa saya belajar dulu, saya tu ingat yang daripada IWK wastewater tu, mereka terus gunakan as air, macam contoh kita terus drinking water ke apa kan. Tapi sebenarnya kalau saya study yang PhD, baru saya tahu sebenarnya air tu terus pergi ke sungai. Betul. Tu yang macam kata okey, so ada lagi yang kita tak tahu sebenarnya. So basically saya ceritalah wastewater punya effluent ni. So setiap kilang, tak kisahlah dia food ke, buat kereta ke, petrochemical ke, kalau dia involve menggunakan air dengan kualiti yang banyak untuk pembasuhan, untuk proses dan sebagainya, air tu bila dah campur dengan makanan dia, dah campur dengan petrochemicalnya, dah campur dengan besi-besi buat keretanya, dia akan jadi kotor atau contaminate lah. So kilang ni, air tu dia tak boleh simply buang dekat dalam longkang macam kita buat kat rumah. Tak boleh. So dia kena discharge melalui kita panggil wastewater treatment plant. Okay, ini adalah regulation lah ataupun undang-undang. So tak boleh simply buang sebab di kilang ni penggunaan air dia sangat besar. Dan air yang kotor tu dia tak boleh simply buang sebab of course akan mencemar alam sekitar lah. So kebiasaannya air ni akan dikeluarkan di sungai ataupun drain lah, drainage system. Dan dia mesti melalui satu proses dipanggil water treatment plant. So water treatment plant ni akan remove segala contaminant yang ada dalam air itu, and setiap kilang kena pastikan setiap air itu kualitinya memenuhi standard yang ditetapkan oleh alam sekitar lah. So setiap kilang ada standard A atau standard B yang mereka kena patuhi.
So apa yang dalam standard A tu, pH dia ada berapa, DOE semua dah tetapkan, ataupun law actually dah tetapkan lah, undang-undang dah tetapkan. Air yang dikeluarkan selepas di-treat ataupun dirawat, pH dia kena berapa, COD dia kena berapa, BOD dia kena berapa, ada 31 parameter lah yang dia kena ikut. Kalau semua cantik, baru boleh di-dischargekan. Kalau tidak, sepatutnya mereka tak boleh discharge. Kalau mereka discharge, mereka kena compound dengan DOE. Itu satulah. Satu lagi, mereka akan cemarkan alam sekitar. So, itulah wastewater effluent. Tapi menarik tadi yang IWK dengan tu. So, IWK pula, so air yang kita buang air lah, apa semua tu, kita panggil sewerage system lah. So, air kita buang air, apa semua, pembentungan lah kita panggil, dia akan pergi ke IWK ataupun Indah Water punya treatment plant yang terdekat. So mereka akan rawat dekat situ and then mereka akan buang ke sungai. So air daripada kita pembentungan tadi and then daripada kilang boleh jadi je melalui sungai yang sama. And then logi ambil air tu untuk buat air minum kita. Itulah panjanglah cerita dia sebenarnya. Tapi pergi balik kena kat kita juga. Ya, recycle pusing-pusing sebenarnya. Tapi of course sebelum logi keluarkan air tu, kualiti semua mereka dah patuhilah. So kalau saya nak, tak apalah saya melerik sikit lah. Kalau nak ikutkan air yang tap water kita ni, logi keluarkan ni, sebenarnya boleh minum ke tak boleh minum? Kita tanya student. Kita tanya student, boleh minum ke tak boleh minum sebenarnya air yang keluar kat tap water? Boleh. 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 Jimat ni. Minum air fahib je. Okey, air yang dikeluarkan oleh setiap logi, mereka kena patuh standard yang diletakkan oleh MOH ataupun Kementerian Kesihatan under regulation quality minum air Malaysia atau KEMAM. So, by right, air yang keluar daripada logi tu memang boleh minum sebab dia dah mematuhi kualiti minum air Malaysia. So pH dia okey, turbidity dia okey, aluminium dia okey, manganese dia okey, iron dia okey. So kita boleh minum. Tapi yang membuat kita tak confident nak minum ialah sistem perpaipan lah. So along the way bila dia hantar tu ke rumah sangatlah jauh and then pipe tu kita tak tahu ada bakteria, contaminated, iron pula tinggi. That's why sampai rumah kadang-kadang air keruh. Keluar logi cantik je. So that's why rumah akan tambah satu lagi filter system untuk selamat lah. Kalau ikutkan, kalau pergi logi tu, ambil dekat tempat point dia keluar tu, boleh minum terus pun, tak ada masalah. Sebab kualiti dia memang dah ikut standard kualiti minum air Malaysia. Okay, jauh dah melarat ni. Saya pernah tengok cerita Mak Saleh lah. Saya pernah tengok cerita Mak Saleh, dia terus minum air daripada tap, ambil gelas. Saya kata, kita takut nak minum air tu. Tapi in fact, betul. In fact, saya dekat Amerika Syarikat dulu memang kita minum direct je tap water. Sebab piping dia pun okey, rasa dia pun okey. So bezalah kalau kita minum tap water kat Malaysia ni dengan kat sana, bezalah. Sana air mineral botol dengan tap water tak jauh beza sangatlah rasa dia sebab kualiti dia memang okey. Bagus tu. Bukan air mineral lah, air rawat. Air mineral of course rasa dia lain sebab dia ada mineral content kan. So itulah kisahnya. Okay, yang tu wastewater. So ini regulation yang saya sebut tadi untuk wastewater. Wastewater punya discharge ataupun air yang digunakan dalam proses dan sedah melalui kita panggil water treatment plant. Setiap kilang mesti monitor dia punya quality monitoring on weekly basis. Ini dalam regulation industrial effluent lah. Okay, and then relevant parameter needs to be monitored, meaning that setiap minggu ada beberapa parameter yang mereka kena check every single week dan every single day pun ada actually. So masa ni lah kita akan gunakan alat-alat jenama hack ni lah. And then yang paling penting, yang ni saya rasa berkait rapat lah dengan student-student sekarang. Setiap kilang yang ada wastewater treatment plant, wajib ada seorang competent person. So competent person ni tugasnya ialah dia yang kena handle wastewater treatment ni, meaning dari segi prosesnya memastikan effluent yang dikeluar tu memenuhi standard. So kalau air yang masuk dalam wastewater system dia, wastewater treatment plant system dia sangat kotor, dia kena fikirkan macam mana nak, berapa banyak chemical nak dose, berapa banyak bakteria nak letak untuk dapatkan pastikan standard itu dikeluarkan cantik. And dia jugalah the one yang kena monitor kualiti air itu okey atau tak okey setiap minggu. So setiap kilang dia akan letakkan satu wajib saja letakkan satu competent person
And rasanya anda semua pun mungkin akan end up jadi computer person one day. Nanti akan faham lah apa yang saya maksudkan. Okay. So performance monitoring ni berkait rapat dengan apa yang saya cakap tadi lah. Dia kena buat monitoring daily parameter yang diorang kena check lah untuk wastewater ni untuk memastikan treatment diorang okey. Sebab sebagai contoh kilang makanan So kilang makanan, dia air yang dia proses apa semua masuk dalam water treatment plant. So kita dah dose chemical, kita dah letak bakteria, okey keluar cantik. Esoknya tiba-tiba ada makanan baru. Okay, kita tak tahu ada production line baru, dia nak launch satu makanan baru. So kita tak tahu kandungan dalam tu. Dan air yang digunakan untuk basuh tu menghasilkan satu kontaminan yang lain. So treatment system yang kita ada sekarang ni belum tentu capable untuk treat air yang untuk produk baru ni. So tugas performance monitoring ni ialah supaya that kita boleh adjust, orang computer person ni dia boleh adjust from COD value every day, dia boleh tahu okay, barang baru ni actually affect tak saya punya COD treatment sekarang. Kalau affect, okay, apa yang saya kena buat, apa yang saya kena ubah, tambah bakteria ke, kurangkan chemical ke, what not lah. So itulah tugas competent person untuk setiap bilang. Okay. Alright. So apa yang kita biasa measure dekat water treatment plant ataupun effluent lah. So water treatment plant ni ada dua. Yang ni kita masuk dalam topik. Dia orang belajar tak, doktor? Just curious lah. Ada. Mereka ada buat kat Mama lah ni sebab dia orang okey lah. tapi WWTP tu singkatan sangat. Mungkin ada yang tak tahu apa tu WWTP. Okey, WWTP ni lah wastewater treatment plant. So dalam wastewater treatment plant ni ataupun kita panggil apa sebenarnya? Something rawatan air lah. Ya. Macam IWK. Okey, setiap kilang ni dia ada treatment, dia ada dua cara. Macam mana dia nak buang kotoran air yang digunakan dalam kilang tu sebelum keluar ke sungai ataupun drain. Ada dua cara treatment yang diorang kebiasaannya akan buat lah. Satu kita panggil physical treatment, satu kita panggil biological treatment. So ini adalah list parameter kebiasaannya kalau kita akan monitor daily atau weekly lah. Untuk physical treatment, kebiasaannya kita akan check pH, COD. Saya akan go through lah apa COD, apa BOD. COD ni ialah chemical oxygen demand. BOD ni ialah biological oxygen demand. Rasanya diorang belajar ni kan? Belajar lah, diorang buat ni. Mixed liquor, MLSS, mixed liquor suspended solid. ORP is oxidation reduction potential lah. And biological ada tambahan nitrogen dan phosphorus. Okay? So, sebelum saya pergi detail, apa itu biological dengan physical treatment plant? So biological, kalau kita cakap water treatment tu adalah dirawat biologically ataupun secara biologicalnya. So maknanya rawatan tu dia menggunakan bakteria. So let's say kita ada air yang kotor, kita akan campak bakteria. So bakteria ni dia akan makan organics ataupun pollutants, benda-benda kotor dalam air tu. And then yang akan keluar tu lah air bersih lah. So bakteria tu jadi kawan kita. So bakteria, bila saya cakap bakteria ni, jangan fikir bakteria yang buat kotor air. Actually bakteria ni kita gunakan, kita panggil microorganism lah. Kita gunakan dia untuk makan pollutants atau organics, benda-benda kotor dalam air. So that bila kita keluarkan air tu bersih. Actually ada benda tu. Dipanggil biological treatment. Meanwhile untuk physical treatment pula kita dosing chemical lah. So kalau kita punya water mempunyai heavy metals yang tinggi, guna bakteria tak boleh. Bakteria dia tak akan makan heavy metals ni, nickel ke, cobalt ke, iron ke dia tak akan makan. So kita kena dose chemical so that ada reaction dengan benda yang nak kita remove tu, and kita akan remove out lah. So ada plan yang akan buat biological sahaja, ada plan yang akan buat physical sahaja, ada juga plan yang buat dua-dua. Dia depends on content of wastewater kita yang masuk tu ada apa. So kalau kilang tu dia buat macam-macam, menggunakan chemical yang macam-macam, lagi pelik-pelik lah content dalam dia, maksudnya lagi banyak lah treatment nak kena buat dekat wastewater treatment plant punya end. Okay. So tapi yang utamanya lah treatment kat wastewater ni ada dua ni lah. And then tadi kita tengok COD dengan BOD, apa beza kedua-dua ni. So basically COD ialah amount of oxygen required to chemically break down the pollutants. So kita menggunakan chemical untuk
breakdown segala kotoran dalam air. So chemical ni dia perlukan oksigen untuk oxidize kotoran-kotoran dalam air ataupun pollutants. Okay, melalui proses oxidation lah. So chemical ni kalau lagi banyak oksigen diperlukan, meaning that lagi banyak oxidation process yang berlaku, which indirectly bagi tahu yang pollutant tu ada banyak. So imagine kita perlukan, kita compare ada satu chemical dengan 5 chemical. Okay. So kalau 5 chemical, setiap satu chemical ni memerlukan oksigen untuk melakukan oxidation process. Okay. So kalau 5 chemical maksudnya lagi banyak oksigen diperlukan untuk sebab pollutant yang dia nak break tu lagi banyak. So kita boleh cakap sampel kita tu lagi tinggi kontaminannya. So bila COD itu tinggi ataupun demand oksigen itu tinggi, kita boleh cakap air tu kotor, dia lagi tinggi lah, lagi contaminate lah, ataupun lagi polluted. Okay. Yang tu menggunakan chemical melalui proses oxidation. Kalau biochemical oxygen demand, kita menggunakan bakteria ataupun microorganism lah. So bakteria ni dia perlukan oksigen. Dia macam manusia, dia perlukan oksigen untuk melakukan perkara-perkara yang dia buat lah everyday. So satu benda yang dia tolong kita ialah dia makan pollutant ni atau makan benda-benda kotor dalam air. So kalau lagi banyak oksigen dia perlukan, meaning kita boleh cakap dia nak makan lagi banyak benda kotor. So kita boleh cakap benda kotor tu ada banyak lah ada dalam air tu. So bila BOD ni tinggi, oksigen yang diperlukan oleh bakteria ni tinggi, maknanya banyaklah makanan yang dia kena makan. So pollutant dalam air tu adalah tinggi. So COD dengan BOD ni kalau dua-duanya tinggi, maknanya air tu polluted. Kalau dua-dua rendah, maknanya air tu bersih. Okey, itulah dia. Saya rasa siapa yang inventor yang buat eksperimen COD sangat bijak lah. Betul, sangat bijak. Sangat bijak sebab daripada kita nak tahu kualiti tu daripada penggunaan oksigen je. Macam kita duduk satu bilik yang tutup rapi. Kalau ramailah orang dalam tu, contoh kan, ramai orang tu maksudnya oksigen makin kurang lah kan. Betul. Betul lah, memang bijak lah orang saya buat. tak pasti siapa yang mula-mula ni, tapi ini indikator yang sangat famous digunakan dekat seluruh dunia untuk tahu kualiti air. So dua lah. Sekarang ni cuma just nak share dekat overseas dah start measure kita panggil TOC, Total Organic Carbon. Okay. So sebab chemical oxygen dengan biochemical oxygen demand ni kita menggunakan something else. Chemical ni kita gunakan chemical, biological ni kita gunakan microorganism lah. Untuk TOC kita basically direct measurement organic. So kita boleh tahu okay, benda yang buat kotor ni banyak mana. Terus direct measurement lah. Cuma kenapa tak diguna pakai secara meluas? Sebab proses dia sangat tedious and costnya sangat tinggi lah. Sebenarnya kalau tengok regulation US, dia dah kurangkan check COD dengan BOD, dia suruh tengok TOC terus. Total Organic Carbon lah. Total Organic sebab kita tahu barang-barang yang kotor ni, benda kotor ni semua organic. So dia akan measure terus lah Total Organic Carbon. Cuma dekat Malaysia rasanya belum praktikal sebab cost sangat tinggi and then untuk buat satu test TOC sangat leceh lah. Saya pernah ada kawan saya masa belajar itu, tapi mesinnya rosak lepas tu dah tak boleh mahal sangat. Ya. ATC machine memang mahal. Ya. Sangat mahal. Okay. So ini just generally apa yang saya cakap lah tadi. So definitionnya wastewater apa, siapa person in charge ialah, ini competent person saya cakap tadi, and then OTP operator ni ialah wastewater treatment plant operator lah yang akan buat segala test apa semua. And then ini common parameter yang kita akan check, tapi nanti kita go through satu-satu. And ni common instrument ni kita akan go through lepas ni lah. Okay. So kebiasaannya dekat wastewater effluent apa yang diorang ada? So diorang akan ada kita panggil colorimeter dan juga reactor. Okay, dua ni rasanya kurang advance sikit daripada apa yang digunakan dekat lab sebab lab guna spectrophotometer kan. Tapi DR900 colorimeter ni actually dia dah boleh check 90 water quality parameter lah. So 90 tu quite banyak lah. So semua wastewater parameter macam COD, ammonia, nitrogen, phosphorus, even heavy metal macam iron, cobalt, nickel, ataupun parameter lain macam silika, klorin, semua dah boleh check guna DR900. So kilang-kilang ni kebiasaannya dia tak nak spend duit yang banyak untuk beli spectrophotometer besar macam yang ada dekat lab di THM lah.
bagi diorang DR900 ni dia dah bermadai. So kebanyakan mereka akan guna DR900 lah ataupun DR890 all modelnya. So DRB200 ni pula, kalau siapa yang tak familiar, ialah alat yang digunakan dalam proses untuk membuat pengukuran chemical oxygen demand ataupun COD. Okay, dalam prosedur untuk buat measurement chemical oxygen demand, kita kena panaskan sampel yang dah di-react dengan reagent kita selama 2 jam dekat temperature 100.5. So benda ni actually function dia untuk pemanasan sahaja ataupun digestion sahaja. Okay. Ini familiar ni, dia orang guna ni. Dia guna. So basically sampel kita akan campur dengan chemical, masuk pemanasan 2 jam and measure dekat colorimeter ni lah. Okay. So yang ni adalah spectrophotometer DR3900 dan DR6000 lah yang di UTHM sekarang guna. So bezanya ialah tak ada beza sangat pun. Yang ni of course dia tak colored screen and then dia tak touch screen. Yang ni dia touch screen, dia colored screen, tapi parameter dia 240 lah. Yang ni 90, yang ni 240. Tapi kalau dia 6000 tu up to 260 parameter lah. Lagi banyak parameter of air boleh buat lah. Okay. So menggunakan alat itu, macam mana dia dapatkan concentration of COD, nickel, silika? Macam mana dia orang buat actually guna mesin? Macam mana kita boleh campur, tiba-tiba dapat concentration. So sains yang dipanggil ni ialah colorimetry. Okay. Colorimetry ni ialah scientific technique that is used to determine the concentration of colored compound using Beers-Lambert law. So Beers-Lambert law ni cakap A equal to EBC. Tapi ni sains, saya belajar tu pun fizik ke sains dulu lah, tak ingat. Absorbance equal to EBC tu lah. Size of cubic length, coefficient of setiap compound dan juga concentration lah. So dari situ kita boleh dapat concentration. Saya tak nak go through deep nanti pening. So tapi in generalnya ialah for example kalau kita ada sampel air, dia akan campurkan dengan Heck punya reagent menghasilkan satu kita panggil colored complex. Okay. For example kita nak check chlorine, kita akan campur sampel kita dengan kita panggil chlorine powder. So menghasilkan colored complex berwarna pink. Okay, so lagi pekat color pink tu maknanya lagi tinggilah concentration chlorine dalam tu. Okay, so intensity of color change is proportional to concentration of analyte. So dari mana asalnya, macam mana dari color change boleh dapat concentration? Secara umumnya ia daripada Beers-Lambert law. Okay, kalau nak go through Beers-Lambert law ni panjang lah. Kita tengok transmittant lah, lampu yang wavelength apalah, absorbance apa yang tinggi lah. Tapi generally ni inilah sainsnya. Sainsnya dipanggil colorimetry. Okay. Okay, selain daripada colorimetric punya measurement, kita panggil instrumen untuk physical parameter. Bila saya cakap physical parameter, ialah parameter yang kita kena check terus. Kalau tidak, dia berubah. Let's say COD, kalau kita check dekat sini, kita balik rumah, bawa kita check lagi sekali, kemungkinan result dia boleh sama. Kalau pH, kita check kat sini lain, kalau kita balik rumah lain, and then dissolve oxygen sama. Kalau kita check dekat sini, kalau kita balik rumah, dia could be lain sebab dia pengaruhi oleh banyak sangat faktor, termasuk temperature dan juga pressure lah. So yang ni kita panggil physical parameter. Salah satu physical parameter ialah pH. Ini adalah model pH kita. Kita panggil Heck HQ series, di mana kita ada meter dan juga probe lah. So measurement tu akan dibuat bila kita letak probe tu dekat sampel, and dia akan baca dekat meter ni lah. Okay, ni kita punya dissolved oxygen meter. Dissolved oxygen ini biasanya di-measure dekat water treatment plant yang kita panggil satu part, kita panggil aeration tank. Okay, aeration tank ni tempat kita aerate ataupun oxidize benda-benda yang kita tak nak. So aeration tank ni kalau nanti semua dah pergi industri ataupun jadi competent person, kita kena maintainkan dekat 2 ke 4 ppm of dissolved oxygen. Sebab apa? Bila dissolved oxygen terlampau tinggi, bakteria pun tak suka. Biasanya ni biological treatment lah. Bila dissolved oxygen terlampau tinggi pun bakteria tak suka. Banyak sangat oksigen, too much lah to them. And then kalau rendah sangat pun bakteria tak dapat tenaga yang dia nak lah. So sebab dissolved oxygen rendah sangat. So 2 ke 4 ppm tu ialah kita panggil optimum DO level. So dekat sini kita akan check DO punya measurement menggunakan DO meter. Okay.
ORP meter, ORP oxidation reduction potential ni dia indirect measurement untuk contaminant dalam air, tapi jaranglah orang check actually sebab actually COD dengan BOD lagi direct measurement of contaminant dalam air lah. So ORP ni sangat jarang, tapi kita ada lah. And another thing is BOD. Ini yang saya cakap tadi lah, BOD, biochemical oxygen demand. So by BOD ni actually dia measure DO tau, dia measure dissolved oxygen. Cumanya dia menggunakan probe yang berbeza sebab apa? Dia nak measure DO tu dia tak boleh ada outside punya dissolved oxygen yang kacau. So kalau tengok probe ni dia boleh cun-cun dia masuk dalam BOD probe, BOD bottle lah. Saya tak ada gambar BOD bottle pula kat sini. So dia prosedur BOD ni ialah kita akan prepare kita panggil dilution water. So kita akan ambil sampel sikit, kita dilutekan dengan dilution water. Lepas tu dalam BOD bottle tu betul kita akan masukkan BOD probe ni, measure dia punya dissolved oxygen. Kita measure dissolved oxygen, lepas tu kita incubate dalam incubator selama 5 hari. So tedious sikit lah proses BOD 5 hari, kita bawa keluar, kita measure balik DO, lepas tu ada formula calculation dia lah untuk dapatkan BOD. So yang kita measure sebenarnya adalah dissolved oxygen. Okay. Sebenarnya kalau orang cakap BOD meter sebenarnya misleading lah. Dia measure dissolved oxygen, daripada calculation boleh dapat BOD. Okay. So itulah BOD. So bila BOD kita perlukan meter yang sama macam tadi. Ini macam pH sebab yang ni dia boleh masuk banyak-banyak probe lah. BOD sensor dan juga incubator. Okay, ini alat-alat yang diperlukan untuk BOD lah. Suspended solid. Untuk suspended solid, conventional methodnya ialah suspended solid ni ialah kita panggil apa terampai cair terampai kot, tak silap saya. So basically dalam wastewater kita ada solid yang tak dissolve, yang tu kita panggil suspended solid lah, kita panggil suspended solid. So cara sebenarnya untuk dapatkan suspended solidnya ialah kita filter air tu guna filter paper, lepas tu kita vacuum out segala air, pastikan dapat solid sahaja. Kita bakar dalam furnace, nak pastikan dia betul-betul kering dan dapatkan betul-betul solid sajalah. Lepas tu kita akan weight dalam weighing machine. Tapi proses tu agak tedious sebab dia sangat panjang. So that's why hack dia ada hack the access portable lah dekat bawah ni. Kita panggil hack. Nampak ke screen saya ni? Nampak okay. Hack the access portable ni kita just celup je dekat sampel kita, terus dapat suspended solid punya value. So kita tak perlu filter, tak perlu vacuum, tak perlu weigh in lah. Tapi dia accurate tak bacaan? Okay, in terms of accuracy, kita kena calibrate dulu sebelum guna. So apa yang kita punya trainer akan buat, kita akan buat side to side conventional. Kita ambil satu sampel yang sama, kita buat conventional test, and result tu kita akan buat curve tu dalam kita punya instrument. So bila dah built in calibration curve tu, kita boleh kata quite accurate lah actually. Saya perasan yang di RX1000 pun ada juga kan? Betul, ada. Yang tu memang totally different method. Dia pakai absorption method instead of conventional method lah. Yang tu kalau tanya saya accuracy dia tak sangat accurate. Dia 6000 boleh buat suspended solid, dia 900 pun boleh buat suspended solid. Cuma kalau monitoring tak ada masalah. Sebab kita pernah compare and study, dia punya result jauh dalam 20% lah. Compare dengan conventional method. Tapi untuk monitor tak ada masalah. Maksudnya kita nak tahu roughly berapa suspended solid kita. Kalau guna di AS6000 tak ada masalah. Okay. Sebab DOE cakap dia suruh monitor je, dia tak cakap perlu dapat exact punya result. So monitoring guna DR6000 tak ada masalah. Okay. Whatever lab instrument yang kita ada online instrument juga. So online instrument ni ialah instrumen yang kita letak dekat site and dia boleh bagi real time value. Okay. So dia pening sikit. So let's say kalau pH, kita nak guna pH meter, kita kena angkat probe kita, pergi site, kita measure. Itu praktis untuk pH meter kan. Kalau pH online, kita letakkan satu probe dekat sana dan satu mesin untuk display, so dia akan sentiasa measure. So kita tak perlu pergi sana, kita tengok je dekat display tu, okay pH dekat sini tengah 7, tengah 8, tengah 9. Yang tu kita panggil online atau inline punya monitoring lah. For example COD
kalau kita nak buat test sekarang, kita kena ambil sampel, pergi lab, buat test apa semua baru dapat COD. Dekat sana, kalau COD online ni, mesin ni dia akan letak dekat wastewater. So dia akan buat semua benda yang macam dalam lab, tapi semua benda automated. So ambil sampel sendiri, bakar sendiri, bagi result sendiri. So kita tak perlu buat, kita just pergi kat display ni, tengok COD tengah berapa. Dekat effluent. So whatever yang kita supply lab, kita ada online lah. And then even turbidity pun sama, tak perlu ambil sampel, check guna turbidimeter, kita ada yang boleh bagi value yang continuous lah dekat site. Termasuk juga klorin. Okay. Inilah dia. So ini adalah probe untuk DO sebagai contoh. Ini adalah probe untuk pH. Ini adalah probe untuk TSS. Ini adalah probe untuk sludge level. Semua ni akan connect kepada display. So display ni akan tunjuk pH kita tengah berapa, dekat tank ni, let's say dekat tank ataupun dekat effluent, kat mana-mana lah kita nak letak. Mana point yang kita nak letak, so dia akan bagi tahu value. So kita tak perlu measure manually. Kita letak je kat situ. Okay, saya nak tahu pH dekat effluent saya berapa. Saya pergi je display ni tengok, okay, pH tengah 7, DO tengah 4. So instead of kita buat test tu, mesin ni buatkan untuk kita. Yang ni kita panggil online ataupun inline instruments lah. SAJ pun pakai yang ni juga ke? SAJ, yes, betul. SAJ untuk logi dia pakai yang ni, turbidity dia untuk raw water, untuk masuk sebelum treatment, SS7 ni. TU5 ni untuk lepas treatment. Okay. Klorin ni sebab dekat air raw tu dia akan dosing klorin lah untuk bunuh kuman. So dia akan monitor level klorin ni guna CR17. And then ada beberapa alat lain lah. Dia guna pH juga. pH dia guna yang ni untuk measure pH lah dekat air. Yes, SAJ guna dua-dua. Dekat logi dia pakai online, dekat lab dia akan cross check guna lab instrument. Okay. Okay. So okay. Itulah wastewater. Baru satu part tu dekat industri. Betul. Saya laju sikit dah tinggal 5 minit kan. So tempat lain yang kita buat water quality testing ialah kita panggil utilities water. Utilities water ni ialah boiler lah. Kalau pernah dengar boiler, so boiler ni dekat kilang-kilang besar je kebiasaannya ada. Apa function boiler ni? Function boiler ni dia nak produce heat atau steam. Daripada steam atau heat yang dihasilkan tu, dia akan pusing turbine, and then untuk hidupkan generator, basically untuk generate electricity lah. So kadang-kadang kalau dia nak guna elektrik daripada TNB, cost dia sangat tinggi. So dia dah buat kilang-kilang besar ni, kalau dia nak guna TNB punya elektrik, cost dia sangat-sangat tinggi lah. So that's why diorang implement satu sistem dia panggil boiler untuk generate electricity sendirilah. Meaning that dia tak depend 100% kepada elektrik TNB. Okay. And then elektrik TNB pun kadang-kadang ada kena cut lah, ada trip lah, apalah itulah kan. So untuk mengelakkan benda tu berlaku, diorang production tak boleh stop, mesti kena jalan. So itulah dipanggil boiler steam lah. So boiler ni dia akan panaskan air, menghasilkan steam tu akan pusingkan turbine ni akan hidupkan generator, so dia akan bagi power lah untuk kilang tu untuk buat proses apa-apalah yang dijalankan, nak hidupkan mesin ke dan sebagainya lah. So since dalam boiler ni ada air, dia pun kena monitor water quality dalam air. Sebab apa? Kalau air yang dalam ni tak dimonitor, actually dia punya boiler system ni akan rosak. Sebagai contoh saya bagi contoh air dalam boiler ni, silika dia kena very low. Kalau silika dia tinggi, silika ni adalah gelas lah. Silika dia akan tinggi, dia akan deposit dekat boiler ni, lepas tu dia akan rosakkan turbine, dia akan rosakkan generator. Itu sebagai contoh lah satu. Iron pun sama. Iron kalau tinggi, dia akan jadi karat, so rosak. Daripada boiler rosak, turbine rosak, generator pun rosak. So those parameter dia kena monitor untuk pastikan boiler ini berfungsi dengan atau ada tahap yang optimum lah. Okay. So dalam boiler, parameter yang biasa kita measure pH dengan conductivity. So conductivity dia pun kena ada on certain standard, pH pun kena ada on certain standard. Kalau tidak dia akan rosakkan boiler system tu. So kita ada pH meter dekat sini. And then kalau dia nak check macam saya sebut tadi, silika, iron, phosphate. Ni parameter yang common lah. Common yang akan kalau kita tak monitor ataupun kalau tinggi sangat dia akan merosakkan boiler.
So benda-benda ni again kita boleh check guna DR colorimeter tadi ataupun DR spectrophotometer. So sebenarnya DR spectrophotometer tu air yang di measure bukan sahaja air wastewater effluent sahaja. Actually semua jenis air as long as ada chemical dalam dia boleh measure. And online pun kita ada. So certain company yang besar-besar dia nak check silika dekat boiler tu, dia malas nak pergi ambil sampel semua, dia akan letak je silika, kita panggil silika online analyzer lah. So dekat situ dia boleh tengok silika dia tengah berapa. So kalau ada let's say silika punya spike, silika naik tinggi, dia akan bagi alarm dekat dia punya sistem. So dia akan pergi site lah untuk tutup boiler ke apalah. Semua tu kita boleh set up sendirilah untuk kilang-kilang yang besar. Silika analyzer. Okay. So yang tempat terakhir yang kebiasaannya dekat industri ni kita akan jual barang-barang hack ni ialah quality control ataupun quality assurance. So quality control atau quality assurance ni ialah kebiasaannya berkait dengan food and beverage industry lah. So air yang dihasilkan, contohnya air spritzer yang dihasilkan, dia nak tahu kualiti air spritzer yang dihasilkan tu okey ke tak. And then kalau dia menghasilkan jus, air soya, apa-apalah as long as air, ataupun air yang digunakan untuk dia basuh dia punya barang atau produk, dia nak pastikan air itu betul bersih atau tak. Kebiasaannya benda-benda ni dikawal oleh quality assurance ataupun quality control punya department lah. So parameter dia yang ni agak minor, so tak banyak sangat dekat industri yang kita jual, tapi ada. So benda sama je basically, dia akan check pH, conductivity, TDS, and then kebiasaannya chlorine level. Chlorine ni ialah kita panggil disinfectant yang sangat common untuk bunuh kuman dalam air. So kalau banyak sangat pun tak elok, sebab nanti akan hasil kita panggil side effect, which is over banyak sangat chlorine. Kalau rendah sangat pun kuman tak mati. So that's why chlorine dia kena measure lah dalam dia punya end product. And then yang ni color untuk oil lah, tak berkait sangat. And then yang ni ialah bakteria, E. coli dan coliform dalam air minuman. Okay. And again kita ada online chlorine analyzer untuk dapatkan chlorine punya real time value. So tak perlu ambil sampel, tak perlu guna mesin, check campur-campur sendiri semua tak perlu. Mesin yang buatkan semua, so dia akan display dekat display je. So kita tinggal datang nak tengok je dekat site tu chlorine dia berapa. So mudah. Okay. So saya nak pergi drinking water ni rasa tak sempat, tapi tak apa, saya tinggalkan 7 ke 5 minit untuk soalan lah. Ini soalan. So generally saya concludekan generally dekat industri ni ada 3 tempat yang kita dekat Hack Malaysia ni supply barang untuk water quality lah. Satu ialah wastewater, effluent. Okay. Keduanya ialah boiler tadi, untuk pastikan boiler tu dekat optimum level. Yang ketiga which is paling sikit lah, QC QA lah, untuk basically untuk end product punya quality lah. End product tu punya quality ataupun air yang digunakan yang mempengaruhi produk. So 3 tu je lah. So industri inilah salah satu kecil tempat, tak adalah kecil, salah satu segmen yang kita supply barang untuk instrument water and water quality monitoring lah. Tempat lain banyak, kita klasifikasikan under drinking water, ataupun syarikat air negeri tu kita klasifikasikan sebagai drinking water. So 2 different segment. And then university pun different segment. University kita assume sebagai environment lab, apa semua itu different segment. Ya, betul. And then kita ada service provider, banyak lagi lah actually. Tapi hari ni saya fokus kat industri lah, sebab masa pun tak banyak. Okay, ada soalan daripada nak tahu experience industri ke, nak tahu Okay. nak cari kerja ke? Okay, saya serahkan. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya, sila. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya Habib. Saya ingin menanyakan satu soalan. Boleh. Tak perlu formal sangat pun tak apa. Tak tahu lah, maybe saya terlepas ke apa, tapi saya nak tahu kenapa ni yang mengenai pilih air itulah. Macam kan yang luar negara kan dah lama dah diorang boleh start betul. di situ, tapi kenapa di Malaysia masih tiada lagi yang mewujudkan benda tu, ataupun ada yang tempat lain ke macam mana? Kita actually satu ialah pertamanya, sebab utama ialah piping system kita lah.
So daripada logi, air yang daripada logi tu dikeluarkan daripada logi. Nak sampai ke rumah tu sebenarnya proses dia sangat panjang. So, dia akan melalui sistem piping yang lama. Kadang-kadang dia pergi reservoir dulu, keluar balik lalu piping balik baru sampai rumah. So along the way, piping tu dah contaminated. So dah ada e-fouling, biofouling bakteria, dah ada iron, dah ada macam-macam lah kotoran. So along the way, kotoran-kotoran tu akan masuk dalam air kita, baru keluar tap water. So membuatkan tap water itu kotor, so kita tak confident lah nak minum ataupun memang kotor lah. So sepatutnya air yang keluar daripada logi tu, diorang dah patuhi regulation oleh Kualiti Minum Air Malaysia, so sepatutnya boleh minum. Tapi again macam saya cakap tadi, dah lalu piping dah kotor, iron dah tinggi, klorin pun dah tak ada sebab along the way klorin pun dah hilang, sampai dekat tap water dah tak sebersih macam keluar logi. That's why kita tak confident nak minum lah. Luar negara, piping diorang baru, modern, and then diorang pun maintain quite well lah diorang punya piping. Negara-negara yang maju lah. So that's why air yang apa yang keluar dekat logi, dekat dengan tap water, kualitinya sama, that's why dia boleh minum lah. So kita pun boleh minum, cuma kena confident lah yang piping kita okey. Lepas ni mesti ada ramai yang pergi minum. Boleh ni, boleh ni. Good question. Okay, ada lagi soalan? Okay, saya lah pula tanya. Sila. Saya tertarik dengan hash punya brand. Dia measure menggunakan hasil daripada kalorimetrik tadi tu kan. Betul. Saya teringat saya pernah yang saya pernah buat eksperimen. Saya pernah buat eksperimen nitrogen dan juga fosforus. Okay. Adik-adik semua ni pun pernah guna Nestle method yang kita nitrogen kan. Tak amonia. Jadi bila kita check air tu, kita cuba tengok yang blank. Okey, beza tak dengan yang kita punya sampel? Okay. Kalau kita tengok blank tu dia taklah berapa kuning sangat kan. Tapi betul. kalau sampel kita tu kuning sangat, bermaksud tinggi dia punya bacaan. Maksudnya indikator yang hash patutlah UV spektrometer dia dapat detect dari segi color tersebut. Tu saya perasan itu dia orang yang dapat detect disebabkan oleh kalorimetrik. Ya, betul. Dia sains dia panggil kalorimetrik lah. So basically reagent yang kita campur tu dia akan react dengan semua amonia dalam sampel kita. So kalau lagi banyak amonia, lagi banyak yang kena react. So dia akan react tu menghasilkan colored complex kita panggil. So kalau amonia tu sikit, dia akan react sikit je amonia yang react. So colored complex dia pun takkan pekat lah. So kalau amonia dalam air kita banyak, so reagent tu lagi banyak yang akan react dengan amonia tu menghasilkan color complex yang lagi banyak, so lagi pekat. So meaning that amonia dalam tu tinggi. So sinilah sains yang dia panggil colorimetric lah. So terima kasih dekat Beards and Bird Law lah yang found benda ni. So daripada color change je kita boleh tahu concentration dalam air apa yang kita nak measure. So dahsyat lah actually. Macam mana orang dulu boleh fikir untuk dapatkan concentration air melalui perubahan warna sahaja. So dahsyat. Saya rasa sangat bersyukurlah sebab tu kita kena belajar macam mana cara untuk simplifykan. Sebab saya perasan, saya ingat masa saya ijazah, bukan ijazah. Masa saya diploma, saya ada buat COD. COD saya guna reflux tau, yang daripada lama punya. Yang lama punya tu. Manual punya reflux. Sampai saya takut nak pegang, takut pecah benda tu. Lepas tu bila saya sambung ijazah, saya tengok tiba-tiba Mak Man ni kenapa aku buat COD macam mudah sangat 2 jam dia masuk. Tinggal je. Tapi yang tu kena pantau dia sampai masak semua. Betul. Tapi saya rasa sangat mengagumkan lah teknologi yang dihasilkan oleh hash ni. Sangat memudahkan orang. Sekarang ni dulu kita panggil conventional method lah. Close reflux tu ialah conventional method. Memang conventional lah, habis banyak kita panggil tedious dan lab work dia banyak sikit lah. And then hack buat kita panggil COD system ni. Chemical pun dah prepare, tinggal nak campur je, digester pun dah cantik tutup. So in terms of panas pun tak kena. And then sekarang ni paling baru ialah automated system lah yang kita letak dekat online. So yang tu kita takkan buat apa-apa langsung. Kita start je press on, so benda dia buat sebiji macam lab result. So dahsyat lah kiranya teknologi sekarang. Sangat dahsyat. And hack memang dia ada R&D punya team. So apa yang memudahkan
dia sentiasa study dan hasilkan produk baru lah. Kalau ada produk baru lagi nanti saya boleh share, tak ada masalah. Boleh. Sangat Sebab sangat ni perlukan. saya kalau cerita pasal air ni kadang-kadang 3-4 jam pun tak habis. Betul. Sebab sejam ni saya cuba compress whatever apa yang saya boleh kongsi lah. Betul. Terima kasih Encik Faiz. Tak ada masalah. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Alhamdulillah. Okey, saya rasa masa dah mencemburui, cuma kita ada aktiviti sikit lah bersama pelajar. Okey, sebab hari ni, Naufal. Okey, silakan ada soalan. Sila. Naufal, silakan Naufal. Assalamualaikum, maaf. Assalamualaikum. Saya nak tanya, nama saya Naufal. Silakan Naufal. Okey, kalau macam saya daripada kos kejuruteraan awam, boleh ke kalau saya nak buat intern ataupun LI dekat company Hex ni? Dan macam mana caranya? Okey, saya ada share dengan Dr. Nurul tadi. Kita ada satu di bawah ATTC punya department, ATTC Training Center lah. Kita memang quite actively ambil LI lah. So setiap session tak silap saya ada 2-3 orang setiap sesi. So apa yang diorang buat kebiasaannya banyak run test lah. Run chemical punya test, COD, amonia, Colillet, E. coli, dekat lab kita tadi yang saya share tu. Satu lagi, diorang juga akan ikut trainer pergi site and see macam mana commissioning dia buat, macam mana installation dia buat, macam mana dia bagi training, benda-benda tu lah. So saya akan share saya punya ATTC punya person in charge, emailnya kepada Dr. Nurul. Nanti Dr. Nurul boleh share dekat semua lah. Boleh. Possible untuk buat, tak ada masalah. Cuma dari segi pemilihannya bukan saya yang buat, diorang yang buat, tapi tak salah mencuba lah. Ya, pengalaman tu yang penting sebab tu ada latihan industri. Betul. Walaupun mungkin ramai daripada company H punya company ramai orang kemis, tapi ada menjemput saja kan daripada civil engineer punya ramai je. Basically kita walaupun chemistry punya base head ni, mostly staff kita semua chemical engineer dengan civil engineering punya background. Honestly lah, chemistry punya background boleh kira dengan jari je. Oh ya? Sebab kita banyak dealing dengan instrumentation. So lab dengan online. So instrumentation ni basically banyak background engineering lah. Chemist ni dia tahu buat test je. So tak ada masalah, no harm. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa mungkin lepas ni saya nak buat attachment dengan hash lah kot. Boleh, tak ada masalah. Setahun. InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi? Okey, rasa dah tak ada soalan. Okey, sebenarnya saya ada sediakan game kepada diorang ni. Okey, jadi izinkan saya lah untuk buat game bersama diorang lah, aktiviti untuk belajar. Boleh, tak ada masalah. Boleh, adik-adik semua. Okay, terima kasihlah kepada Encik Faiz kerana sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Berkongsi sedikit sebanyak yang berkaitan tentang apa yang kita implement di dalam industri. Saya rasa memang adik-adik akan gunakan produk hash ni, dan ini juga adalah salah satu networking. Kalau ada apa-apa ke next time boleh je contact dengan saya tak tinggal nombor, saya tinggal kat chat lah nombor telefon dengan email saya. Boleh itu sangat penting tu. Okey, jadi sambil Encik Faiz berkongsi kat chat, tapi tak apa, kalau contoh you all kata aku ingatlah masih dah sambung ijazah, ingatlah nak pergi LI lah dengan Encik Faiz punya company, boleh WhatsApp saya, nanti saya terus salurkan kepada Encik Faiz. Boleh, tak ada masalah. Okey, so adik-adik kita ada game sedikit. Kita guna menti.com lah macam biasa. Boleh tak? Semua bersedia? Boleh. Alah, macam tak bersedia je. Boleh doktor. Boleh. Okey, dia orang suka je. Okey, bagus. Okey, so sekarang boleh tengok skrin masing-masing. Okey, saya share sekejap. Okey, kita guna menti.com. Apa yang kita nak buat ni, supposedly apa yang Encik Faiz ada berikan talk tadilah. Okey, so adik-adik boleh pergi ke menti.com. Nampak tak skrin saya? Nampak doktor. Okey, so sekarang adik-adik pergi ke menti.com dan terus join, terus like kat situ. Okey, kita akan main game sedikit lah. Siapa menang? Satu orang pun menang je tau. Siapa menang, saya akan berikan hadiah. Duit raya lagi lah sebab masih Syawal lagi. Okay.
Okey. Sila-sila join. Kita ada 49 ni. Sila join sekejap je. Sebab sekejap lagi mereka ni ada kelas pukul 2. Okey, kejap je. Diorang kelas hari Khamis, kelas koko. Okey. Ada koko lagi kah? Lupa dah, lama dah meninggal zaman universiti. Tak ingat dah. Macam diorang ni, khidmat masyarakat, kursi. Dahsyat. Okey, sila-sila 17 orang masuk. Okey. Okey, 49. Okey, terus 19 naik. Masuk. Adik-adik boleh Google www.menti.com. Okey, masukkan, enter the code 7148704. Okey, sambil-sambil yang masuk tu, okey, saya pergi ke next. Okey, how are you feeling now? Apa perasaan you all selepas pada kita berkongsi? Okey, silakan. Handsome, masya-Allah. Confident tu. Bagus, nak balik rumah. Jangan sabar. Homesick dah. Sama ni. Okey, great. Okey. Tapi mujur dia orang tak ada cakap nak lapar ke apa tengah hari. Okey. Sila sambil-sambil tu masuk je. Okey, silakan. Okey, habis kacau. Ni nak kacau kawan dia ni. Okey, teruskan. Masuk je. Perasaan. Okey, Okey, saya lapar. Sabar sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, so sampai melengahkan masa, kita pergi ke seterusnya. Okey, adik-adik semua ready tak? Okey, masuk. Okey. So, kita pergi ke next. Okey, waiting for pleasure. Okey, masa lagi. Okey, saya close. 5, 4, 2, 1. Okey, soalan ni mudah aja. Answer fast to get more points. Malaysia sedia berhad. A subsidiary of the Danaher Corporation. Apa company Faiz ni company apa? Kalau jawab salah ni memang kena ketuk ni. Okey. Okey, jawapan betul adalah H. Salah tekan. Ni malu je. Okey, tak apa. Kita tengok siapa yang menang. Siapa yang tingkat atas ni. Okey, the hustlers. Apa tu hustlers? Okey, tak apa. Yang terakhir. Okey, next. Soalan seterusnya. Answer fast to get more points. Soalan kedua. Syarikat Cash Malaysia menyediakan servis berikut kecuali. Kecuali apa ni? Servis mesin secara tahunan. Servis mesin air koko tak apa? Okey, jawapan yang betul. Servis mesin air koko ni tak macam habis ni. Okey. Pressure tu, main tekan je. Cepat sangat, sila tekan. Okey. Hampir yang tertinggi. Okey, bagus. Teruskan. Cepat. Okey, next. Okey, soalan ketiga. Okey, answer fast to get more points. Next Malaysia menyediakan perkhidmatan di industri. Betul atau salah? Okey. Kalau salah kena denda kata. Memang denda. Ada soalan. Itu saja tu, nak attention. Siap tekan ni. Okey, excited sangat. Okey, next. Jawapan yang betul Okey.
Hafil. Okey, Yang alhamdulillah. handsome tadi ya? Saya. Yang tanya soalan dan tadi tu. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus adik-adik semua. Okey, nanti habis WhatsApp saya nak berikan hadiah. Okey, duit raya lah kira-kira. Boleh, betul. Okey. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada Encik Faiz kerana Sama-sama. berkongsi ilmu kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berkolaborasi lagi pada masa InsyaAllah. Boleh. Terima kasih Doktor jemput. Terima kasih semua yang datang hari ini. So saya minta adik-adik semua buka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar. Okey. 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 Oh, ramai ni. Satu kamera ramai rupanya. Okey. Kita buka kamera dulu. Okey. Okey, kita nak ambil gambar. Okey. Boleh? Okey, sekejap ya. Okey. Satu kamera satu ni satu bilik. Diorang ni satu bilik ni duduk ramai-ramai. Oh, ya ke. Okey. Boleh? Okey, tengok kamera. 1 2 3. Okey, kejap. Satu lagi. Okey. Okey, satu lagi sebab ada banyak sheet. Okey. 1 2 3. Tengok kamera. Okey, terima kasih semua. Okey, saya akan berikan link kehadiran kepada adik-adik sebab you all hadir pada hari ini di ruangan chat. Okey, sekejap ya. Okey, boleh isi kehadiran masing-masing. InsyaAllah saya akan berikan juga yang Encik Faiz maklumkan berkaitan tentang latihan industri. Mungkin adik-adik akan perlukan tahun ni lah, kira akhir tahun ni memang you all dah kena cari dah tempat LI. So siapa yang duduk kat KL tu memang bertuah lah. Boleh bersama dengan pihak industri. Walaupun begitu, kalau bukan duduk KL sekalipun adik-adik boleh saja kontak dengan Encik Faiz sebab hash ni semua negeri guna pakai. So sangat beruntunglah kalau kita networking begini. InsyaAllah coming soon kita akan bertemu lagi insya-Allah. So terima kasih banyak Encik Faiz dan sama-sama. Terima kasih. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang celah-celah, kelemahan itu insya-Allah datang daripada sendiri dan sentiasa insya-Allah berusaha ke arah yang kebaikan insya-Allah. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Faiz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.